Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bahagian ke-9, bab 6, Matematik tingkatan 5. Okey, pada bahagian ke-9 ini kita akan mengkaji kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri seperti ini. Okey, buku teks muka surat 187. Okey, kita tengok di sini tempoh. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Maksudnya, dia bermula di sini. Dia buat satu kitaran yang lengkap. Okey, jadi ini kita panggil dia tempoh. Berapa banyak, berapa nilai ini kita panggil dia tempoh. Okey, seterusnya, fungsi trigonometri ialah fungsi berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Katakan kita ambil selang ini, tempoh ini. Daripada sini, ini dia punya tempoh 1. Okey, lengkap satu kitaran lengkap. Dia akan berulang. Dia akan berulang lagi satu bentuk yang sama dengan tempoh yang sama. Jadi sebab itu kita panggil dia fungsi berkala. Okey, seterusnya amplitude. Amplitude ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Jadi ini ialah garis keseimbangan dan ini ialah amplitude. Dan ini ialah amplitude. Maksudnya jarak maksimum dari sini ke garis keseimbangan kita panggil dia sebagai amplitude. Okey, jika diberi fungsi trigonometri seperti ini, apa akan berlaku jika nilai A, B dan C itu berubah? Apa akan berlaku? Okey, kita kaji kesan perubahan nilai A. Apabila nilai A berubah, nilai maksimum dan minimum akan berubah. Jadi kita tengok sini, contohnya graf Y sama dengan cos X. Apabila nilai A dia berubah, kita tengok yang ni 1 cos X. Kalau 2 cos X, 2 cos X apabila nilai A dia berubah, tengok nilai maksimum dan juga nilai minimum dia berubah. Ini graf cos. Okey, tengok graf tangent. Tengok graf tangent. Okey, sama juga. Sama juga nilai maksimum dan minimum dia akan berubah. Okey, dan satu lagi graf sinus. Graf sinus, tengok ini sin X, 2 sin X, 3 sin X. Okey, tengok di sini. Seperti yang diberitahu sebelum ini, graf fungsi trigonometri ialah graf fungsi yang berkala. Tengok, bagi kala, bagi tempoh 0 sehingga 360 darjah, iaitu tempoh dia. Tengok, ini satu tempoh dia, 360 darjah. Tengok, apabila saya lebihkan lagi nilai X itu, dia masih lagi mengulangi bentuk yang sama. Dia masih lagi mengulangi bentuk yang sama. Sebab itu kita panggil graf fungsi trigonometri ini ialah graf fungsi berkala. Okey, seterusnya kita tengok kesan perubahan nilai B. Buku teks muka surat 188. Okey, apabila nilai B berubah, graf akan termampat atau mengembang. Okey, kita perhatikan di sini, ni ialah graf Y sama dengan sin X, iaitu dari 0 sehingga 900. Okey, apa yang saya nak awak tengok ialah 0 sehingga 360 darjah ini saja. Fokuskan kat situ. Okey. Okey, tengok di sini apabila sin 2x iaitu nilai B dia menjadi 2, asalnya 1, nilai B dia menjadi 2. Okey, kita tengok tempoh dia. Tempoh dia dah jadi 2 tempoh yang lengkap. 2 tempoh yang lengkap. Kita tengok di sini. 1 tempoh dan satu lagi tempoh dalam julat 0 sehingga 360 darjah. Sebab itu nilai B itu memainkan peranan penting. Okey. Dia akan memampatkan atau mengembangkan berdasarkan nilai B. Ini sin 2x. Okey, kalau sin 3x, dia akan ada 3 tempoh yang lengkap dari julat 0 sehingga 360 darjah. Tengok 1 tempoh, 2 tempoh dan 3 tempoh yang lengkap. Okey, sama untuk cos. Ini cos. Ini satu tempoh saja. Yang ini 2 tempoh. Yang ini 3 tempoh. Nampak? Bentuk U asal dia macam ini. Mengembang macam ini.
Tapi kalau nilai cos dia 3, maksudnya dia akan ada 3 tempoh di dalam julat sifar sehingga 360 darjah. Okey, tengok. 1 tempoh, 2 tempoh dan 3 tempoh. Okey. Itu cos dan ini tangent. Okey, kita tengok tangent. Tangent dia special sikit. Julat dia 1 tempoh sehingga 180 darjah. Contohnya, 1 tempoh, tempoh bagi graf tangent ialah 180 darjah. Tengok asalnya di sini. Lepas tu, daripada bawah naik ke atas, dia starting balik tempat yang asal naik. Jadi, tempoh bagi graf tangent ialah 180 darjah. Jadi, untuk 360 darjah, dia akan ada 2 tempoh untuk graf tangent X biasa. Okey, katakan tangent 2X. Dia akan jadi ada 4 tempoh yang lengkap. Nampak 1. Lepas tu, yang ini 1 Lepas tu, starting 2. Sini, 2. Okey, 3. 3 situ dan 4 kat sini. Daripada julat sifar sehingga 360 darjah. Okey, itu untuk perubahan nilai B. Okey, seterusnya kesan perubahan nilai C. Okey, tengok. Sin X tambah 2. Okey, apabila nilai C berubah, graf akan berganjak ke atas ataupun ke bawah secara menegak. Dan juga garis keseimbangan juga akan berubah bergantung kepada nilai C. Kita tengok sini, ini graf sin X yang asal. Okay, apabila nilai C tambah 2, positif 2, garis keseimbangan akan berganjak ke atas sebanyak 2 unit juga dan graf ini juga akan berganjak ke atas 2 unit ke atas. Okey, tengok sini. Dia berganjak ke atas ataupun ke bawah bergantung kepada nilai C. Nilai cosinus pun sama, graf cosinus pun sama. Dia akan berganjak ke atas ataupun ke bawah bergantung kepada nilai C. Dan untuk graf tangent, dia juga akan berganjak ke atas ataupun ke bawah. Tengok di sini, apabila Y sama dengan C sama dengan 2, garis keseimbangan pun akan berganjak ke atas, menunjukkan pintasan Y pun akan berubah. Asal dia sifar, tetapi pintasan Y dia akan berubah bergantung kepada nilai C. Jadi, kesan perubahan nilai C akan merubah kedudukan pintasan Y, sama ada dia berganjak ke atas ataupun dia berganjak ke bawah. Okey, secara keseluruhannya ini ialah keseluruhannya buku teks muka surat 188. Okey, apabila nilai A berubah, nilai maksimum dan nilai minimum akan berubah. Tetapi untuk graf tangent, bagi perubahan nilai A ni, lengkung graf dia berubah tetapi sebab dia tak ada amplitude, sebab dia positif infinity dan negatif infinity, jadi nilai minimum dan maksimum itu tidak memberi kesan bagi graf tangent X ini untuk perubahan nilai A. Okey, untuk nilai B berubah. Okey, fungsi sinus dan cosinus, tempoh dia akan berubah bergantung kepada nilai B tu. Kalau B2 asalnya 360 darjah untuk graf sinus dan cosinus. Kalau B2 dia akan jadi 180 darjah untuk tempoh. Okey, tetapi untuk tangent dia punya tempoh lengkap untuk satu kala lengkap itu dia ialah 180 darjah. Jadi untuk 360 darjah dia akan ada 2 kala yang lengkap. 2 kala yang lengkap. Jadi untuk graf tempoh fungsi graf tangent ini, fungsi trigonometri tangent, dia akan bergantung juga kepada nilai B, tetapi untuk satu tempoh bagi graf fungsi tangent ialah 180 darjah. Okey, nilai C akan mengubah kedudukan graf itu. Berganjak berapa unit ke atas ataupun ke bawah. Bergantung kepada nilai C. Positif ataupun negatif. Positif naik ke atas, negatif turun ke bawah. Okey, seterusnya kita tengok contoh 9. Buku teks muka surat 189. Okey, rajah di bawah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X.
bagi X antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Lakar setiap graf fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okay, untuk kes yang pertama, apabila nilai A dia berubah 2 sin X. Asalnya Y sama dengan sin X, satu saja nilai A. Tapi apabila 2 sin X, seperti yang kita tahu, nilai A berubah menunjukkan amplitude dia juga akan berubah. Jadi nilai ini akan berganjak ke atas. Nilai ini akan berganjak menjadi 2. Dan ini pun akan berganjak menjadi negatif 2. Okay, asal dia amplitude dia 1 sebab A dia 1. Dia akan berubah menjadi 2 sebab amplitude dia dah jadi 2 A. Dan graf ini akan jadi macam inilah. Kedudukan sifar 180, 360 ni tak berubah, cuma amplitude saja. Dia akan mengembang ke atas. Dia tertarik ke atas lah. Okey, itu untuk kesan perubahan nilai A. Okey, kita tengok yang kedua, kesan perubahan nilai B. Okey, kesan perubahan nilai B seperti yang kita tahu, color dia, tempoh dia akan berubah. Okey, tempoh berubah. Okey, asalnya dia ada satu color sahaja dalam 360 ini. Dan seterusnya untuk okey, apabila nilai B dia jadi 2, color dia akan menjadi 2 juga. Dan tempoh dia 360 bahagi 2. Asalnya satu tempoh 360 darjah. Satu color dalam 360 darjah ini. Satu tempoh. Dan dia berubah kepada 2 tempoh dalam 360 darjah. Sebab apa? 360 darjah bahagi 2 untuk mewakili satu tempoh, iaitu 180 darjah. Jadi untuk tempoh yang lengkap, dia dah jadi 180. Jadi bentuk ini akan jadi macam ini. Dia ada dua tempoh yang lengkap. Satu tempoh dan satu tempoh lagi. Itu kesan perubahan nilai B. Okey, seterusnya kesan perubahan nilai C, nampak dia tambah 1, nilai C dia positif 1, maksudnya dia akan berganjak ke atas. Asalnya ini graf berganjak unit ke atas 1 unit. Okey, garis keseimbangan juga akan berganjak. Asalnya garis keseimbangan kat sini. Dekat sini. Okay, amplitude 1 dia takkan berubah. Okay, garis keseimbangan dekat sini dia akan berganjak ke atas. Apabila garis keseimbangan berganjak ke atas, graf ini pun akan berganjak ke atas. Itu kesan perubahan nilai C. Bagi contoh 9 ini. Okey, amplitude tak berubah. Amplitude tidak berubah. C sahaja yang akan berubah dan juga pintasan Y juga akan berubahlah daripada 0 menjadi 1. Okey, dan D ni apabila nilai A dan B berubah secara serentak. Nilai A dia akan mengubah kedudukan amplitude dan nilai B dia akan mengubah tempoh dia. Okey, kita tengok dahulu untuk tempoh. Tempoh berubah seperti soalan B itu. Okey, berubah dua tempoh dalam 360 darjah. Satu tempoh akan menjadi 180 darjah. Jadi ini dua tempoh dia dalam 360 darjah ini. Jadi dia bentuk asal dia macam itu. Okey, ini apabila perubahan nilai B saja. Okey, dan kita tengok di sini amplitude berubah seperti soalan A. Ini kita tengok yang biru ini dia akan bertambah jadi 2. Asalnya 1. Ini amplitude dia 1 dah menjadi 2. Dia akan mengembang ke atas. Kita macam pinch, itu tarik amplitude itu ke atas tanpa mengubah tempoh dia. Seperti tempoh ini kita dah buat. Ada 2 tempoh dalam 360 darjah. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh 10. Yang ini graf cos. Okey, 2 cos X tambah 1. Maksudnya 2 ini adalah nilai A. Tambah 1 ini ialah nilai C. Okey, tengok ini amplitude berubah. Amplitude berubah maksudnya kita akan tarik amplitude ini ke bawah sini jadi negatif 2. Yang ini pun kita akan tarik ke atas jadi positif 2 untuk 0 dan 360 darjah ini. Asalnya amplitude 1 dia jadi
amplitude 2. Okey, seterusnya tambah 1 maksudnya garis keseimbangan akan berganjak 1 atas. Okey, garis berganjak 1 ke atas. Okey, nampak sini. Okey, garis keseimbangan berganjak 1 ke atas maksudnya graf pun akan berganjak 1 ke atas. Jadi kita dapat Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, seterusnya Y sama dengan tangent sifar 0.5X tolak 1. Okey, sebelum ini kita buat nilai B itu lebih besar pada 1. Sekarang kita tengok nilai B lebih kecil pada 1. Apabila nilai B lebih kecil daripada 1, graf fungsi trigonometri itu akan mengembang. Seperti kalau B lebih besar pada 1, dia menguncup. Tempoh dia akan menjadi semakin banyak. Tetapi untuk apabila nilai B lebih kecil pada 1, tempoh dia akan menjadi semakin berkurang. Okey, kita tahu tempoh untuk graf tangent X ini ialah 180 darjah. Tempoh bagi graf tangent ialah 180 darjah. Okey, ini tempoh berubah. Asalnya dua tempoh dalam 360 darjah. Sebab 180 darjah itu satu tempoh untuk graf tangent X. Jadi untuk 360 darjah dia ada dua tempoh. Untuk 360 darjah. Okey, jadi satu tempoh 180. Satu tempoh baru dia akan jadi 180 dibahagikan dengan nilai B itu. Sifar 0.5. Dia akan jadi 360. Maksudnya dia mengembang. Dia akan mengembang. Okay, jadi ini tempoh yang baru. Sifar 0.5 ini. Dia akan jadi macam inilah. Daripada sini dia naik sampai ke atas. Ini dari bawah. Sebenarnya ini dari bawah. Dia akan pergi sampai 360 darjah macam ini. Okey, ini apabila nilai B berubah. Kita tak usik lagi nilai C. Okey, apabila ni tolak 1, dia berganjak ke bawah. Dia akan berganjak ke bawah. Jadi garis keseimbangan juga akan berganjak 1 unit ke bawah. Ini garis keseimbangan. Dia berganjak 1 unit ke bawah dan graf pun akan berganjak ke bawah sebanyak 1 unit. Okey, itu sahaja untuk bahagian ke-9 ini. Bahagian ke-9 ini amat penting apabila berlaku perubahan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Sekian dahulu daripada saya untuk bahagian ke-9 ini. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.